السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العلي العظيم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لقول الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي أشعث أغبر، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه Ibnu Ja'di fi musnadihi. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Rabbul Jalil Jalla wa'ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada malam ni. Kita dapat menyambung sedikit lagi mudzakarah kita dengan perbincangan kita yang masih lagi berkaitan dengan makan. Kita masih berbicara tentang antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita berkaitan dengan adab yang sangat mudah, sangat kita selalu lakukan perkara ni, iaitu berkaitan dengan adab makan. Baik tuan-tuan, sebenarnya perbincangan ini adalah asal dia daripada kitab kita, daripada muka surat 72 asal dia. Kemudian kita ambil kesempatan bila kita sebut tentang kepentingan sunnah tu, maka kita menyentuh sikit tentang secara praktikal antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi kita memilih 3 tajuk untuk kita perbincangkan. Pertama adalah berkaitan dengan adab makan, kedua berkaitan dengan adab minum, adab tidur. Jadi kita masih lagi bincang tentang perkara berkaitan dengan makan, tak habis lagi perbincangan kita tentang perkara berkaitan dengan makan dengan cara sunnah. Kenapa kita bawa tajuk ni? Supaya amalan kita seharian tak menjadi sia-sia. Sebab bukan hampirlah, tiap hari kita makan. Puasa pun malam kita makan, pagi kita makan sahur. Jadi makan ni sikit ataupun banyak macam mana sekalipun kita makan. Jadi alangkah ruginya kalau kita makan dengan cara kita semata-mata. Maka hukum dia adalah memang harus, tak ada masalah apa, tapi rugi tak mendapat ganjaran pahala. Kerana tu kita nak menjadikan amalan makan kita ni pun sebagai sumber untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah,
maka kita bawa tajuk perbincangan kita ni. Baik, kita hari itu sebut tentang beberapa perkara berkaitan dengan makan. Hari ini kita sebut sikit di antara dalil makan dengan niat amal soleh. Baik, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu, wahai sekalian rasul-rasul, kulu, makanlah oleh sekalian kamu, minat tayyibat, daripada barang-barang yang baik, wa'malus salihah, dan beramal salihlah sekalian kamu, inni, sesungguhnya aku, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu lakukan, alim, maha mengetahui. Dalam sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyibun, maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak akan menerima melainkan sesuatu yang baik. Wa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah akan orang-orang mukmin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintah? Allah perintah kepada para rasul, ya ayyuhar rasul, wahai sekalian rasul-rasul, makanlah kamu daripada makanan yang baik dan beramallah sekalian kamu akan amalan salih. Jadi kita makan, salah satu perkara yang penting kita perlu niatkan dengan kita makan ni, kita nak buat amalan salih. Dah ustaz, saya nak makan takkan nak niat-niat apa? Saya tak mau nak niat, tak dapat pahala. Itu ya isu dia. Dah nak kena niat juga agak. Niat nak mendapatkan pahala. Kalau tak niat tak dapat apa? Rugilah. Cuma kita sebut niat ni amalan hati. Niat ni amalan hati dan bukan kita susun satu-satu. Kita makan dengan niat nak buat amal soleh, dia adalah sekadar satu lintasan. Bila kita nak makan, kita niat dalam hati kita, dengan makan ni aku nak buat amal soleh. Dengan makan ni, dalam bahasa kitab yang lama, moga Allah beri kekuatan kepada aku untuk buat amal soleh. Aku makan dengan makan ni nak buat amal soleh. Yang tu ya satu lintasan. Bukanlah kita duduk susun, duduk 5 minit. Pasal apa ni? Niat tak masuk. Kan? Niat tak masuk. Yang tu leceh. Bukan nak kena lafaz apa pun. Niat, dia satu lintasan dia. Macam selalu contoh kita duduk bagilah kan. Selepas katalah lepas ni ada makan, kan? Lepas tu pula mereka bagi tahu biryani gam pula, kan? Lepas ni nak betul ya. Contoh kan? Satu lintasan dia. Bukan dia duduk susun elok-elok. Lepas ni saja aku nak duduk makan kenduri, betul. Tak ada apa pun, kan? Jadi jangan kita keliru. Benda ni simple yang mudah. Baik. Yang tu hari tu kita bincangkan sedikit hari tu tentang perkara ni berkaitan dengan niat. Baik, tuan-tuan, satu lagi hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hikmah kita makan cara Nabi ni kita nak sebut. Satu hadis Wahsy radhiyallahu taala anhum. Dia menyatakan bahawa satu hari, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Satu golongan orang datang jumpa Nabi mengadu. Kata depa makan tapi tak kenyang. Li hadisi Wahsy radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'. Ya Rasulullah, kami makan tapi la nashba', kami tak kenyang. Makan tak kenyang, makan hilang. Macam gambar Piramli apa tau. Makan ni masuk dulang, masuk seluruh bawah kan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Makan sikit-sikit tak apa, sikit-sikit makan. Kan? Tapi tak pernah kenyang. Tak kenyang, tak cukup. Tak tahulah nak buat lagu mana. Jadi sahabat-sahabat ni mengadu kepada Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal fala'allakum ta'kuluna mutafarriqin. Rasa-rasanya hampa ni mungkin hampa ni makan secara berasingan. Qalu na'am. Mereka kata, memang kami makan berasingan. Qal fajtami'u ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi 'alaikum yubarak lakum fihi. Rawahu Abu Daud. Nabi bagi nasihat.
Kalau kamu nak dapat keberkatan dalam makanan, apa nak buat? Nabi kata, fajtami'u ala ta'amikum. Kalau macam tu, hampa berkumpullah makan beramai-ramai. Fajtami'u, makan, berkumpullah makan beramai-ramai. Yang terbaik kita sebut hari itu, kalau kita boleh makan ala ina'in wahid, di atas makanan, atas satu bekas. Makan dalam talam lah, bahasa kita hari ni kan. Makan dalam talam, itu yang terbaik. Kalau kita takut kat COVID ni kan, yang kes ni, kita makan dalam pinggan. Tapi masih lagi berkumpul bersama. Masuk dah ustaz, masuk dalam asal sunnah dia. Walaupun afdal dia tetap kita makan sama. Tak, kita duk cerita hari tu ni, kita nak terapkan di mana mula-mula? Di rumah. Di rumah. Jadi rasanya di rumah tak ada masalah. Tapi kalau kita makan pakai pinggan, masuk dah dalam hadis ni, fajtami'u, masih masuk lagi. Masih masuk. Tapi duduk, satu orang duduk di utara, seorang selatan, seorang timur, kan, makan bersama. Yang tu tak masuk. Yang tu sama-sama start makan, siapa habis dulu, kan. Yang tu musabaqah, yang tu tak masuk perlombaan. Ni dia duduk sekali. Hikmah dia kita sebut hari tu, di antara hikmah dia, bila kita duduk makan ni, para ulama' tarbiyah menerangkan, Allah akan menyatukan hati, mahabbah terjalin dalam hati. Tambah-tambah makan suami isteri, kan, suami suap kat isteri, isteri suap kat suami, subhanallah. No, senyum ya kita kan, duk fikir nak buat ni kan, bunyi macam senang kan. Suap-suap dia kata, awak bang buang tepiat ke apa? Kan? Tambah bila dah ada anak, kita rasa malu. Kemarin saya kuliah di satu tempat, kita sentuh, main dulu kot. Kemarin, hari ni pagi kita sentuh. Kadang Nabi SAW, Nabi ajak satu manhaj kepada kita. Bukan exactly kita buat macam tu, tapi Nabi dah ajak satu metod yang kita boleh tiru walaupun dalam bentuk yang berbeza. Contoh, kita bagi contoh. Baginda Nabi SAW untuk menjadi mahabbah, Nabi berlari dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam rumah. Nabi lawan lari. Pada masa ketika tubuh Nabi tak berapa besar, Nabi menang. Di usia yang agak tua, baginda Nabi dalam riwayat agak orang kata dah berlemak sikit, agak badan besar, Nabi tewas dalam. Bukanlah kita nak kena tiru lawan lari lagu tu. Satu orang tanya, ya ustaz, kalau saya lawan lari dengan bini saya, memang ICU dua-dua orang. Badan dia besar, dia kata saya nak jalan pun tak larat, dengan lutut sakit, dengan dia pun lutut sakit, kan. Tak, bukan kita nak kena buat macam tu. Apa yang Nabi nak ajak kepada kita? Kita melakukan sesuatu aktiviti yang bersama, yang membuatkan kita dengan isteri kita akan terjalin mahabbah. Dia suka, kita pun suka. Sama-sama suka chicken chop, dua makan sekali, kan. Buat suatu aktiviti yang bersama. Yang tu yang hilang hari ni. Duduk makan bersama ni pun, ada satu pendatang ni, dia main duduk tengah, habis. Kan? Dia duduk tang depan tu, dia hijab, habis semua. Semua duduk bersama, tapi masing-masing buat kerja sendiri. Yang tu yang kita tak mau. Nak menjalinkan hati ni, kita duduk bersama, makan bersama, dan kita benar-benar bersama. Tulis ke dekat tempat makan tu, dilarang menggunakan handphone ke semasa makan. Kan? Kan? Habis tu tak boleh jawab kepada pejabat. Bukan nak kena buat undang-undang dia tak menjadi. Mendidik ni dia bukan dengan semata-mata undang-undang. Dan kita nak cerita, kadang kita mujtami'un, kita memang dah duduk sekali, tapi kita masih mutafarriqun, masih lagi berasing-asingan. Duduk sekali, tapi satu orang duk ada kat South Africa, seorang ada kat Zimbabwe, seorang dia masuk ke dalam TikTok. Mana nak jalin mahabbah? Buat aktiviti bersama. Begitulah Nabi kata, mungkin hampa ni makan duduk berasingan. Nabi kata duduk bersama. Apa yang akan jadi kalau duduk makan bersama ni? Kemudian Nabi kata, wadhkurusmallah alaih, jangan lupa baca bismillah bila nak makan. Apa yang akan berlaku? Yubarak lakum fihi, maka akan diberkati bagi sekalian kamu pada makanan tersebut. Allah bagi berkat. Bila Allah bagi berkat,
Apa yang akan berlaku? Makanan tadi akan mencukupkan kita. Makanan yang kita makan tadi akan bagi manfaat kepada tubuh kita. Kalau tidak, dia tak bagi manfaat, rugi. Kalau tidak, tidak ada jaminan. Bukan garanti tak bagi manfaat. Tak ada jaminan. Dalam hadis ni, Nabi bagi jaminan, bagi keberkatan. Allah bagi keberkatan. Salah satu, bila kita makan duduk bersama. Tuan-tuan, susah tak benda ni? Kita boleh buat benda ni, tapi dia memang kadang-kadang jadi macam susah. Ini antara sunnah yang kita boleh buat bulan Ramadan. Kan? Tapi takkanlah Ramadan saja. Tak bolehkah hari-hari? Cuba kita buat hari-hari. Tak boleh hari-hari, 2 hari sekali. Tak boleh kita kata hari tu sekurang-kurangnya seminggu sekali. Takkan kita tak boleh berkumpul seminggu sekali nak makan? Seminggu 2 kali. Sabtu Ahad cuti. Tak, 5 kali ke nak kena makan? Ni bukan sembahyang, kan? Tentulah masa yang sesuai kita dapat makan bersama. Subhanallah. Yubarak fi, akan diberkati padanya. Baik, dari sebuah hadis lagi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu jami'an wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ati. Nabi SAW bersabda, makanlah oleh sekalian kamu bersama-sama. Wa la tafarraqu, janganlah kamu semua berpisah, jangan makan berasing-asingan. Nabi suruh makan bersama-sama. Jangan kita silap fahamlah, wajib najib Nabi suruh fi'il amru tu. Tak, di sini bukan amru, di sini adalah irsyadi. Bukan Nabi SAW suruh wajib, tak. Tapi Nabi bagi petunjuk. Kalau boleh, makanlah duduk bersama-sama. Duduk bersama-sama makan. Kenapa? Apa yang kita akan dapat kerana kita makan bersama? Fa innal barakata ma'al jama'ati. Kerana sesungguhnya keberkatan bersama dengan jamaah. Makan bersama-sama ni mendapat keberkatan. Baik, menjelaskan makna barakah ni. Laju sikit, minta maaf lah. Lambat sikit. Kalau apa-apa tak clear boleh tanya. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi memperjelaskan antara makna barakah itu adalah pertambahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amu ithnaini kafil thalathati wa ta'amul thalathati kafil arba'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda Nabi SAW, makanan 2 orang sebenarnya mencukupi untuk 3 orang, dan makanan 3 orang sebenarnya mencukupi untuk 4 orang. Ada riwayat yang lain sampai ke 8. Baik. Satu hadis lagi daripada Jabir bin Abdullah yaqul, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Jabir bin Abdullah berkata, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, ta'amul wahid yakfi ithnaini, ta'amul ithnaini yakfil arba'ata, wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniyata. Wa fi riwayati Ishaq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur sami'tu. Baik, ini ikhtilaf yang tak penting. Yang di atas tadi Nabi sebut daripada Jabir bin Abdullah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, makan seorang ni sebenarnya bagi satu orang Muslim, makanan seorang ni kalau 2 orang duduk bermakan bersama, maka dia akan mencukupi. Makanan 2 orang mencukupi untuk 4 orang. Makanan 4 orang sebenarnya mencukupi untuk 8 orang. Dalam satu riwayat Ishaq radhiyallahu anhu, maka dalam riwayat tersebut tidak dinyatakan beliau mendengar baginda Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, apa yang nak disebutkan di sini? Taqanna' bil kifayah. Satu, kita merasa cukup dengan apa yang ada, kita qana'ah. Kedua, dalam hadis ini disebut keberkatan yang Allah Ta'ala akan bagi dengan sebab banyak tangan dalam makanan tersebut. Tuan-tuan, dalam hadis ni, bila kita makan bersama, satu yang Nabi sebut dan nak menjelaskan makna barakah yang di atas tu, takthir. Allah akan memperbanyakkan, mempercukupkan.
Kita makan 2 orang punya makanan dalam satu riwayat mencukupi sampai kepada 4 orang. 4 orang boleh makan. Yalah kalau kita buat dalam-dalam tu kan. Kan? Makanan tu untuk 2 orang. Tapi Allah akan mempercukupkan sampai kepada 4 orang boleh makan. Tapi kalau bubuh satu pinggan, yang ni menyedihkan bila nak tengok ni bulan puasa. Dia bukan takat barakah, dia mahkul barakah, penghapus keberkatan. Dia buang. Makanan tak berkat, kita tengok bila kita menghapuskan berkat, bila pembaziran berlaku. Bila kita makan bersama ni pun kita kena tengok bubuh satu isu dia, bubuhlah kadar yang mencukupi. Kalau geng makan sikit, sikit sudahlah kan. Itu satu cerita. Baik, yang ni duk cerita apa ni? Dalam sepotong hadis Nabi sebut banyaknya tangan di dalam sebuah makanan itu Allah akan bagi keberkatan. Salah satu makna berkat Allah akan memperbanyakkan, mencukupkan. Walaupun makanan tu sebenarnya untuk 2 orang dia tengok macam cukup ke ni, tapi Allah bagi cukup untuk 4 orang. Bagi cukup untuk 4 orang. Barakah tuan-tuan. Ni sepun satu solusi ekonomi kak ni. PKPB biar penyelesaian ni kan. Allah bagi barakah tengok dalam hadis ni. Baik. Baginda Nabi SAW menyebut banyak perkara tentang kebaikan bila kita makan bersama. Dalam sepotong hadis Nabi SAW, ulama-ulama tarbiyah mengambil hadis tersebut untuk membimbing keluarga. Antara saat yang baik adalah ketika kita makan bersama. Ada hadis baginda Nabi SAW makan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sambil makan Nabi melawak. Kan? Hadis tu kita sebut rasanya. Nabi makan buah kurma dengan sahabat, kemudian Nabi ambil biji-biji buah kurma tu Nabi bubuh kat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi kata, tengok Sayyidina Ali makan punya banyak. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pula kata, ya Rasulullah makan banyak lagi sampai biji pun telan. Nabi melawak ketika makan. Jadi makan ni, masa makan ni kita bercakap adalah satu sunnah. Ada banyak riwayat lagi. Masa makan bercakap adalah satu sunnah. Kadang-kadang setengah orang kerana dia nak mendisiplinkan keluarga, kadang makan jangan bercakap. Ada tak? Nak makan ke bercakap ni? Cakap masa makan tu adalah baik sebenarnya, sunnah Nabi SAW. Tapi kita letak ni di sini di mana ni? Kita duk bincang status ni di mana? Sunanuz zawaid. Jangan kita pergi lawan sunnah taqririyah, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah yang di atas sampai ke atas tu. Yang tu pun kena perhati juga. Bila kita kata sunnah zawaid ni sunnah-sunnah tambahan yang berkaitan dengan kemanusiaan yang ada pada Nabi SAW. Satu orang dia buat itu terbaik kerana cintakan Nabi, dia nak ikut Nabi, itu terbaik. Satu orang tak buat, kita tak boleh celah. Apalah macam Yahudi makan, tak boleh kata lagu tu. Jangan kita ifrat tafrid dalam perkara ni. Satu golongan nanti melampaui batas, satu golongan nanti buat taksir lebih kurang langsung. Kita ada di pertengahan. Kita bawa umat yang belum buat ni, bawa kepada buat. Tak mencela orang yang tak buat. Tak menghina, merendahkan orang yang tak buat. Mendidik umat ni sampai dapat celik kepada sunnah Nabi SAW. Baik, kita masuk. Antara perkara yang boleh dibuat ketika kita makan ni, mendidik keluarga kita sebut. Para ulama tarbiyah mengambil daripada hadis-hadis yang menceritakan cerita kisah baginda Nabi makan, masa makan Nabi bercakap ni, menyebut kita boleh mendidik keluarga di antaranya pada waktu makan. Masa makan kita bercakap. Tapi kita terang betul-betul mendidik, bukan beletiang. Ni masa makan kan, dah kata berapa kali dah, hampa ni tak mau nak dengar. Memang dia tak duduk dah. Yang itulah first and last. Anak-anak dah besar, mereka mau pakai balik. Kita memang selalu duduk makan duduk atas meja. Hari ni niat ikhlas, semangat ni nak makan cara sunnah. Hampak supra elok-elok. Anak pun balik lain macam. Apa cerita? Meja makan kosong. Tak, hari ni kita makan cara sunnah. Cantik dah. Supra pun baru beli. Cantik dah, hampak dah.
letak sofrah pun, letak makanan di bawah. Laki dia dah lah badan besar sikit, dia pun duk fikir, Allah nak kena lipat kaki pula kan. Tak apa, pengorbanan pak mentua semangat balik kuliah nak amal sunnah, dah duduk. Oh, ustaz bagi tahu daripada hadis ni kita boleh mendidik keluarga. Letak makanan, dia pun buka Mutiara FM. Kan? Aku dah kata dah apa nak jadi ke hampa anak-anak beranak. Anak hang tengok semayang macam mana. Mendidik. Yang ni bukan mendidik. Yang ni beletiak, dia nanti belah nanti. Yang ni salah. Yang kita sebut adalah pada ketika kita makan tu kita menjalin mahabbah, kita bercakap perkara-perkara yang bagi manfaat, kita mendidik dengan cara halus. Macam mana? Kita cakap 2-3 perkara yang kita nak sampaikan. Kalau kita nak menegur pun, kita menegur dengan cara yang baik. Selalu tuan-tuan, kita rasa macam kita tegur, tapi sebenarnya kita beletiang. Budak remaja, kalau remaja ni dia tak suka beletiang. Dia cukup susah nak dengar. Kita cakap 100 perkataan, 10 belum tentu melekat. Pasal dia buah pokok tempat. Dia tak dengar. Tetapi kalau kita cakap 2-3 perkataan dengan gaya bahasa yang baik, menyentuh hati dia, dia mungkin boleh berubah. Jadi masa makan adalah masa yang baik. Antara hikmah kita duduk makan bersama, kita sebut perkara-perkara yang baik. Kita boleh sebut tentang amalan Nabi ketika Nabi makan. Kita boleh cerita kisah-kisah Rasul ketika makan. Tak payahlah pergi ambil buku kita jadi bendoi pula. Dengar bapak nak cerita masa kita makan ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payahlah je lagu tu dan kan. Kita sebut perkara-perkara yang simple. Nabi makan selalu Nabi duduk bersama tau. Ustaz, ayah dengar ustaz cerita dia boleh menjalinkan mahabbah, kasih sayang. Kadang-kadang kita tak perasan kan, kita pasal apa kita duk rasa dalam hati kita ni, kadang pasal apalah rasa nak marah. Kita duk ingat siapa ke sihir, kawan tu sihir, kawan ni sihir. Rupanya kadang kita jauh pada cara Nabi ni, kita tak nampak kadang-kadang dia jadi sebab-sebab boleh buat kita rasa macam tak bersatu. Kalau boleh kita makan selalu macam ni, bagus nah. Cukup dah tara tu. Lepas tu kalau kita syarah panjang-panjang, dia ni tak menjadi. Kan? Sikit. Ada perkara yang kita nak tegur kat anak kita. Masa ketika tu kita boleh tegur dengan cara yang sangat hikmah. Waktu lepas isyak ni Nabi SAW ni selalu Nabi habis isyak, Nabi tak suka bercakap malam-malam lain 3 perkara. Kalau tak suka bercakap pasal apa, Nabi habis isyak, Nabi bercakap dengan isteri Nabi. Lepas tu baginda Nabi nanti rehat. Bagus nak kalau kita pun dapat tidur awal, bagus nak. Jadi lepas isyak ni kita duk keluar malam ni, tak apa nak elok lah. Ayah kalau boleh memang tak apa nak suka lah. Sikit lah. Dia mungkin akan menyentuh dia. Tapi kalau kita tukar beraya bahasa jadi ceramah, kan, dia nanti tak main duduk dah lepas tu. Jadi tuan-tuan, ini di antara hikmah dia. Banyak lagi yang kita boleh bentuk. Kita kena dalam menyampaikan dakwah, fik dakwah ni, dalam menyampaikan dakwah kita kena ada skill. Kena parah otak sikit untuk kita memikirkan kemahiran macam mana nak sampai sesuatu benda dengan boleh menyentuh hati. Kita nak tegur isteri kita sikit. Kan? Kalau suami, jangan kita pergi pakai pedang samurai pancung. Kan? Kita gunakan perkataan-perkataan yang lembut. Orang perempuan ni cukup tersentuh dengan kalimat, dengan perkataan-perkataan yang lembut. Macam kita lah juga, lelaki tewas dengan perkataan-perkataan yang lembut, orang perempuan. Kan? Jadi kita guna kalimah perkataan yang lembut. Kalau kita nak tegur sesuatu pun. Kalau kita ni dapat semayang tahajud sama, bagus nah. Kita nak tegur pasal dia duduk semayang subuh ni dengan duha sekali. Kan? Tapi kita sebut kalau kita ni bangun tahajud sama, bagus nah. Kadang-kadang dia mesti menerima kejutan dalam dakwah ni, kan? Kita sebut-sebut kalau kita dapat bahagian tahajud sama, dia berkata subuh entah ke mana, tahajud. Tenanglah. Kan? Kehebatan seorang lelaki dalam ketenangan dia. Janganlah kita, hang tu lah kan. Ni makan bersama duk cari maki. Memang tak jadi. Hang tu lah tak mau terima nasihat. Aku cakap sikit. Relax. Nak sampaikan dakwah,
dia kena ada hikmah. Begitulah wanita. Wanita dia bawah suami. Isteri kalau dia tengok anak dia tak dengar cakap dia kena tengok dia dengar cakap tak suami. Cakap yang baik, yang betul lah. Kalau suami suruh beli rokok dan tak payah dengar. Contoh kan. Cakap yang baik lah. Cakap yang baik kan. Kena tengok, kena cek tengok. Yang di bawah bila nak menasihati yang di atas, dia kena guna kaedah yang betul. Dia tak boleh menasihati lagu tu. Dia adalah dengan akhlak. Dia adalah dengan ikram, memuliakan. Macam anak lah, kadang-kadang dia tengok ayah dia ada sikap-sikap yang buruk. Dia bukan boleh pergi panggil ayah kerana dia dah ada gaji, duit dah pada banyak. Dia panggil ayah nak cakap sikit. Ayah ni duk tengok duk mengumpat orang ni macam mana ayah ni. Saya duk pergi kuliah. Nak jadi bapa ke ni? Ni bahasa Penang kan. Itu cara salah tu. Ada satu orang dia beritahu, saya nasihat ayah saya tak kena. Kita pun pening. Hang bapa ke dia bapa? Bukan cara lagu tu. Dia ayah, tetap ayah. Sampai bila pun dia tetap ayah. Sekalipun dia ni seorang penyamun nombor 1 dalam kampung tu. Kira profession utama dia menyamun. Nombor 2 bawa kerja. Sekalipun min haisu daripada sudut ubuah sebagai seorang bapa, dia wajib dihormati. Satu orang dia cerita, mak dia ni kaki mengumpat. Dia baru duduk main kuliah. Mak dia ni mengumpat, duduk di rumah, cakap pasal orang tak habis lagu ni. Punya panjang dia cerita. Tu tanya duduk cerita siapa ni? Mak saya lah saya duduk cerita ni Ustaz. Dia siapa? Mak. Kalau dia mak kamu, sekalipun dia adalah satu orang penzina sekalipun, itu dia dengan Allah, dia bertanggungjawab. Tetapi kamu wajib menghormati dia. Sebab dia adalah mak. Jangan duk pergi try pula. Saat lagi kita sebut tang ni, pergi duduk makan, duk nasihat mak bapak tak ketahuan pula. Untuk menyampaikan mesej kepada mak bapak, dia ada kaedah yang lain. Nanti pada kesempatan yang lain kita guna. Yang paling terbaik adalah khidmat mereka. Rendahkan diri kepada mereka sampai mereka tanya pasal apa hang ni lain macam sangat duk baik ni pasal apa. Kan? Macam mana hang pasal apa hang ni duk tak duk? Ni kisah makan. Alang-alang cerita bab makan. Satu orang anak. Satu orang guru saya, almarhum mudir saya, almarhum Maulana Ma'ruf Nawarullah Marqadahu. Dia cerita tentang kisah satu orang, kisah benar kawan dia. Dia ni meniaga import ekspor lah, meniaga kain-kain ni. Kawan dia ada satu orang kawan. Kawan dia ni memang satu orang lelaki yang soleh. Satu orang lelaki yang soleh. Dengan jubah, janggut, tahajud dia. Orang yang soleh. Dia ni seorang alim yang dikenali. Bila dia pergi, dia di Sri Lanka, bila dia pergi berniaga di India ni, orang ramai lah nanti jemput main rumah. Tapi kawan dia ni yang rapat, puluh tahun kawan tak pernah jemput main rumah. Sekali lepas berapa puluh tahun dah, sekali tu dia panggil main rumah. Jadi almarhum guru saya yang cerita ni, dia kata, aku pun rasa terkejut. Pasal apa hang tiba-tiba panggil? Dia cerita kisah dia. Dia kata, sebenarnya selama ni aku tak panggil pasal apa? Isteri aku ni free hair. Dia dengan berjubah, dengan berjanggut puluh tahun. Bukan 2-3 tahun. Kita ni kadang kan, baru kahwin 3 tahun, 5 tahun baru ta'aruf tak habis lagi. Dah bergaduh, bercerai, berterang, berturut bang. Kan? Subhanallah. Puluh tahun punya sabar. Bunyi dah. Dari 5 minit boleh kan? Dari 5 minit. Dia berkata lepas bunyi 5 minit lagi. Baik. Ringkaskan cerita dia. Akhirnya bila dia jemput makan, kawan dia cerita, dia kata sebenarnya isteri dia ni pakai skirt. Isteri dia pakai skirt. Rambut tak tutup. Dia dikenali di kampung tu dan dihormati. Orang masjid lah kita cerita. Tapi isteri dia pakai skirt, rambut free hair. Kira duk keluar memang mata. Tapi sabarlah, peringkat wali lah tu. Kan? Bukan wali biasa-biasa tu. Subhanallah. Anak dia ni seorang dulu bila mula terlibat dengan kerja-kerja dakwah ni, anak dia mula-mula biasa ya, telah berubah. Anak dia berubah, anak dia jadi ahli ibadat. Satu hari anak dia ni bangun tahajud. Bukan bangun subuh, bangun tahajud dan menangis dalam tahajud. Mak dengan anak ni, mak dia tengok, dia ni dulu subuh pun tak apa.
kan, sejak akhir-akhir ni bangun subuh pula, tahajud dia duduk menangis di rumah pula. Sakit ke dia ni? Mak dia pun esok tanya, sayang, hang siapa-siapa, sakit ke? Dia kata tak ada apa mak. Tak apalah. Saat lagi dia dah pergi sembahyang maghrib, balik mai, semua balik mai. Esok tu tahajud dia bangun lagi, dia menangis. Mak dia tengok, dia ni lain macam ni. Dia pergi ikut bapak dia pergi berdakwah ni, dia balik mai jadi tak ketahuan. Bapak dia siap lah nak kena ceramah. Dia pun tengok, kata, apa hang nak buat kat anak lelaki aku ni? Bagi dia jadi lagu ni. Hati dia sedih sampai lagu tu duduk menangis ni. Sakit apa hang pergi buat kat dia? Tak apa. Hari yang ketiga, kisah ni lebih kurang ni. Hari yang ketiga dia tanya, dia panggil anak dia, dia tanya, apa yang sebenarnya jadi kat hang ni? Pasal apa hang duduk menangis ni? Hang sakit ke? Tak ada duit ke? Anak dia seorang engineer tapi ahli agama nak cerita. Bukan kira cerita ni belajar alim ke belajar hafiz ke, tak. Tapi ahli agama. Bila dia tanya, mak dia duk tanya, dia tak mau cerita. Bila tanya juga dia kata, mak, saya masa bersama di masjid, saya dengar ada orang duk baca kitab hadis tu kan. Dia baca cerita tentang kisah, satu kisah yang tu yang menyentuh hati saya. Apa dia? Dia cerita tentang orang yang meninggalkan salat, yang tidak menutup aurat ni akan berada dalam neraka Allah Ta'ala. Tu dia menangis. Mak dia tak kata apa, diam. Sikit je. Tu yang cik sedih sangat. Lepas tu dia pun keluar pergi sembahyang maghrib. Keluar sembahyang maghrib, isyak di masjid. Lepas isyak, mereka pun balik. Bapa dengan anak lelaki ni balik mai rumah, ketuk-ketuk pintu. Satu orang perempuan berfurdah buka pintu. Bapa dia pun tolak pintu, tutup. Astagfirullahalazim, ada tetamu mai rumah kita, tak bagi tahu pun kan. Mak pun tak bagi tahu siapa mai di rumah. Saat lagi depa pun nak ketuk, nak buka pintu, wanita berfurdah tu buka pintu. Kawan ni tarik tutup pintu. Yang kali ketiga buka pintu pula, perempuan budak ni. Kawan ni nak tarik, dengar suara daripada dalam, masuklah. Dia pun kenal lah kan. Dengar masuklah tu, dia pun kenal. Kawan ni berpeluh dah, hang pi buat apa kat mak hang? Pasal nak kena siap lah dengar ceramah apa tak tahu dah jadi. Lepas tu duduk makan bersama. Bermula pada hari tu, ni dah ringkas cerita ni. Bermula pada hari tu, isteri dia tadi puluh tahun dia punya nasihat tak ada baki lah kira. Tapi sabar satu orang lelaki. Puluh tahun punya free hair, pakai skirt, akhirnya berpurdah tu. Kita kalau kata peringkat-peringkat lah, pakailah tudung labuh dulu kan. Tak purdah lah. Dakwah satu orang anak dengan cara yang betul. Akhlak. Kadang-kadang anak-anak ni silap faham. Dia dah mula duk mai kuliah ni, dia balik nak cerita, nak nasihat kat mak bapak, kadang-kadang dia gunakan macam mana dia jadi bapak nasihat pada anak. Itu kaedah yang salah. Akhlak. Kita sebagai anak ni nak menyampaikan dakwah, akhlak. Tunjukkan akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan, nampaknya masa dah melebihi daripada yang telah dibenarkan, kerana SOP yang telah ditentukan kepada kita. Yang sempat kita muzakarah pada hari ini adalah kita makan secara berjemaah. Baginda Nabi sallallahu menjanjikan sallallahu alaihi wasallam makan secara berjemaah, kita akan mendapat barakah dalam makanan tersebut, akan mencukupkan kita. Keberkatan ziyaratul khair. Allah akan tambah kebaikan kepada kehidupan kita. Dan kita sebut bagaimana nak menyampaikan dakwah ketika kita makan, nak menyampaikan dakwah yang baik. Anak kepada ayah, ni seperti kita sebut tadi, ayah kepada anak, ibu kepada anak-anak, bagaimana suami sampai kepada isteri, isteri sampai kepada suami, dan yang terakhir kita sebut bagaimana satu orang anak nak menyampaikan mesej dakwah kepada ayah adalah dengan akhlak. Semoga sikit sebanyak yang kita muzakarahkan hari ini Allah memberikan keupayaan, kekuatan kepada kita untuk amal dan sampaikan insya-Allah. Sebarkan setelah kita pastikan kebenarannya insya-Allah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala ali Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang salah silap dalam penyampaian saya, jutaan maaf dipohon pada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah.